Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Professional Technologies Kamil bin Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi, diiringi Dev jemputan. Hadirin diminta untuk terus berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku, lagu perkhidmatan awam dan ikrar setia bahasa kebangsaan. Ikrar tak setia korban tenaga bangsa dan negara. Etika kerja kita amarkan, cucu dan budaya, dan hasil dan pembangunan bagi berjasa. Agama asas pegangan, negara dijulang, negara jadi pedoman, pemimpin Malaysia. Seterusnya, ikrar setia bahasa kebangsaan. Ikrar up. Kami warga perkhidmatan awam Kami warga perkhidmatan awam berikrar akan terus setia berikrar akan terus setia memperjuangkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa kebangsaan sebagai bahasa yang mencipta kedaulatan negara
bahasa yang mencipta kedaulatan negara, Bahasa kesatuan urusan rasmi bahasa kesatuan urusan rasmi dalam bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi, budaya, budaya, sosial, sosial, pendidikan, pendidikan, sains dan teknologi, sains dan teknologi, serta pembangunan negara serta pembangunan negara yang menjamin kelangsungan negara Malaysia. yang menjamin kelangsungan negara Malaysia, Bahasa yang menjaga bahasa yang menjaga dan memupuk kebebasan intelektual dan memupuk kebebasan intelektual serta memerdekakan pemikiran serta memerdekakan pemikiran dan bahasa yang mencipta, dan bahasa yang mencipta, menyalurkan serta mengembangkan ilmu menyalurkan serta mengembangkan ilmu dan tamadun di negara dan di dunia. dan tamadun negara dan di dunia. Sesungguhnya Sesungguhnya kami bertekad kami bertekad akan meneruskan perjuangan ini. akan meneruskan perjuangan ini. Ikrar up. Hadirin dipersilakan duduk. Segak putra hati berkenan memikat putri anak deraja. Mohon hadirin beri perkenan, mohon kami mulakan acara. Rimbun daun subur kemumu, tepian paya tampak bertingkat. Dalam majlis kita bertemu, moga beriring rahmat dan berkat. Yang berbahagia Datuk Professional Technologist Kamil bin Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi. Yang berbahagia Datuk Haji Abang Salihuddin bin Abang Syokran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang berusaha Dr. Muhammad Bakhari bin Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Transformasi Pemodenan Pengurusan, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu. Yang berbahagia Datuk Dr. Alauddin bin Sidal, Pengarah Institut Tadbiran Awam Negara Intan. Yang berbahagia Datin Setia Nik Roslini binti Raja Ismail, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan JPA. Pengarah-pengarah bahagian JPA. Seterusnya yang berbahagia Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan pencinta bahasa kebangsaan yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Muhammad Akmal bin Wan Mansur, Munshi Muda Bahasa Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan saya Fidawati binti Muhammad, Munshi Muda Bahasa, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Dengan berbesar hati mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan para hadirin ke Majlis Penangguhan Dekad Bahasa Kebangsaan dan Dekad Membaca Kebangsaan peringkat JPA dan Mampu tahun 2022 serta penyampaian watika pelantikan dan pentauliahan Munshi Muda Bahasa tahun 2019 hingga 2022. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Sivan Nesan, anak lelaki Arumugam, Munshi Muda Bahasa Jabatan Penjara Malaysia, Kementerian Dalam Negeri yang mengetuai bacaan ikrar Setia Bahasa Kebangsaan sebentar tadi. Untuk makluman hadirin, majlis ini merupakan majlis kemuncak kepada program Dekad Bahasa Kebangsaan dan Dekad Membaca Kebangsaan peringkat JPA dan Mampu dengan kerjasama DBP bagi tahun 2022 dengan tema pemerkasaan bahasa kebangsaan sebanyak 5 pertandingan yang telah dianjurkan di peringkat JPA dan Mampu, iaitu Pesta Pantun, pertandingan fotografi, teka silang kata, mencipta poster dan sudut bacaan terbaik. Khasnya pada tahun ini, kegemilangan majlis ini diimbuhkan dengan penyampaian watikah pelantikan dan pentauliahan Munshi Muda Bahasa bagi tahun 2019 hingga tahun 2022. Munshi Muda Bahasa merupakan perujuk bahasa yang dilahirkan melalui kursus khas pensijilan perujuk bahasa sektor awam kerjasama Intan dan DBP sejak tahun 2015 lagi. Majlis penyerahan watika pelantikan ini yang tertunda sejak tahun 2020 akibat pandemik kini bertaut kembali bagi menjadi wadah transaksi harapan dan aspirasi pengurusan tertinggi perkhidmatan awam kepada Munshi Muda Bahasa selaku perujuk bahasa yang akan dilantik di samping menjadi medium pemasyhuran pelantikan Munshi Muda Bahasa kepada warga perkhidmatan awam. Hadirin yang dihormati, untuk menjemput restu ilahi agar majlis diberkati, majlis dengan ini mempersilakan Tuan Syed Hisham Shah bin Syed Hilmi, Munshi Muda Bahasa Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi waffaqna li ta'atihi wa hadana li ibadatihi
وخصنا برسالة حبيبه ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki dan mentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kemuliaan, pemilik segala ilmu dan kebijaksanaan, pada hari yang penuh makna bersempena dengan Majlis Penangguhan Dekad Bahasa Kebangsaan dan Dekad Membaca Kebangsaan peringkat JPA dan Mampu tahun 2022 serta penyerahan watikah pelantikan dan pentauliahan Munshi Muda Bahasa tahun 2019 hingga 2022 pada pagi ini. Kami merafak tangan dengan penuh kerendahan memohon taufik dan hidayah-Mu yang berpanjangan agar diberi petunjuk dan kekuatan demi dengannya majlis yang kami adakan berjalan dengan lancar dan mencapai objektif seperti yang didambakan. Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbul arsyil azim, Rabbana wa rabbu kulli syai' munzilal tauratin wal injili wal furqan. Ya Allah, Tuhan yang menguasai 7 lapisan langit dan bumi, Engkaulah jua Tuhan yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan. Setinggi-tinggi kesyukuran jua padamu kami rafakkan, kerana dengan rahmat dan izin-Mu jua, dalam majlis ini kami diberikan kesempatan untuk menimba pengetahuan bersama yang berbahagia Datuk Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi yang akan berkongsi aspirasi harapan dan kilasan wawasan. Bukakanlah gerbang hati dan minda kami, moga-moga dengannya idea dan ilmu yang dicurahkan dapat kami tadah dengan penuh kesungguhan. Baik-baik kalam yang dituturkan dapat kami anyam serta jalinkan buat bekal dalam melaksanakan tugasan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Tuan Syed Hisham Shah bin Syed Hilmi atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi, bersama-sama kita saksikan bingkisan multimedia khas program Dekad Bahasa Kebangsaan dan Dekad Membaca Kebangsaan JPA dan Mampu tahun 2022 serta program Munshi Muda Bahasa. Sejarah baru bila menyampaikan kenyataan negara dalam bahasa Melayu buat pertama kali sejak Persekutuan Tanah Melayu diterima sebagai anggota PBB pada 17 September 1957. Divided we fall. Selagi kita bersatu padu dan teguh bersama dalam memikul beban ini, saya pasti kita akan berjaya. Saya berharap tiap persidangan, mesyuarat dan lain-lain mesti menggunakan bahasa Melayu selepas ini. Yang melibatkan luar negara termasuk surat menyurat mesti menggunakan bahasa Melayu. Setiap surat yang saya sendiri hantar kepada pemimpin-pemimpin dunia menggunakan bahasa Melayu dengan terjemahan bahasa Inggeris sebagai lampiran.
Hadirin, kini tibalah masa dan detik yang ditunggu-tunggu untuk mencari makna muafakat, untuk menokok barang yang kurang, untuk mengulas mana yang senteng, untuk menghubung mana yang pendek. Untuk menyempurnakan majlis dengan penuh takzim menjemput Yang Berbahagia Datuk Professional Technologist Kamil bin Mohamed, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi, mewakili Yang Berbahagia Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, untuk menyampaikan kemuncak bicara penangguhan bagi program Dekad Bahasa Kebangsaan dan Dekad Membaca Kebangsaan peringkat JPA dan Mampu, serta pesanan azimat kepada para munshi muda bahasa yang akan dilantik. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berbahagia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Perkhidmatan Awam Malaysia dan tentunya salam bahasa jiwa bangsa. Terima kasih kepada Wan Akmal daripada KPM. KPM tu apa tu? Bukan kementerian paling menyerlah. Macam-macam M tu banyak tu. Fridawati daripada Jabatan Hakiman Syariah Malaysia. Syariah Malaysia. Okey. Terima kasih. Ya. Sahabat saya yang bahagia, Datuk Haji Abang Salehuddin Abang Syukran, Ketua Pengarah DBP, beri tepukan kepada Datuk Abang. Ya, sahabat saya mengata naik basikal bersama, itu pergi ke Perlis bersama-sama dengan Datuk Abang, tengah makan dekat dengan betul-betul border, ya, Banjaran Nakawan. Saya cakap, Datuk Abang, Tok tahu lah pokok tu apa. Jadi saya perkenalkan Datuk Abang kepada pokok ketum. Dia kata, boleh minum tak? Semua boleh, kata, jangan kena tangkap je. Ada buat balik Datuk Abang? Itu soalan mengangkap. Kita juga ada Yang Besar Dr. Muhammad Bakhari Ismail, ya, mewakili KP Mampu. Pagi ini bos kita Datuk Seri Syafiq KPPA, Sesar KP Mampu pun berada di lapangan terbang menyambut keberangkatan pulang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan juga Raja Maisuri. Of course, ya, orang yang paling kaya, pejabat awam yang kalau nak cari intan berlian, inilah Datuk Dr. Alauddin. Mana ada jabatan lain ada intan kan? Dialah yang menjaga harta-harta paling mahal, intan, yang sentiasa menggilap pejabat awam, ya, bakat dan juga kemahiran. Ya. Terima kasih Datuk Dr. Alauddin. Dan tentunya, ya, yang bahagia Datin Setia Nik Ruslini, Raja Ismail, Pengarah Bahagian Hikmat Pengurusan yang dan juga tim dia lah, ya. Semua pengarah-pengarah yang hadir, wakil-wakil pengarah, Datuk Datin, dan tentunya lah yang kita raikan, ya, kejap lagi selain daripada pemenang-pemenang, kita akan meraihkan berapa tadi, 100, sebenarnya ada pelantikan baru ni 191, tapi saya dimaklumkan 172 yang hadir, menjadikan 588 semua munshi, ya. Jadi tahniah terlebih dahulu, ya. Dan itulah salam daripada Datuk Seri KPP
Dan mohon maaf Datuk Abang, ya, Datuk Bakhari sebab dia tak dapat bersama kita pada pagi ini. Ya. Dan terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berhimpun pada pagi ini, pagi yang mulia, hari Jumaat, ya, penghulu segala hari. Kenapa istimewanya hari Jumaat ni? Kalau kita tengok, ya, Nabi Adam dicipta pun hari Jumaat, ya, diturunkan ke bumi pun hari Jumaat, dia wafat meninggal dunia pun hari Jumaat, ya. Dan hari Jumaat ni juga kita tahulah ada masa-masa yang memang kalau kita berdoa tu, ya, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa, ya, pengakhiran dunia ni pun, ya, hari apa? Jumaat juga. Ada siapa-siapa yang lahir hari Jumaat? Tak tahu? Tak tahu, eh? Oh. Saya di surat pendaftaran rekod kelahiran saya tu, ayah saya tulis pukul berapa? 9.28 pagi, 25 hari bulan 12, hari Jumaat. Ini hari Selasa. Jadi saya hari Selasa, bukan hari Jumaat, ya? So saya rasa ada ni yang lahir hari Jumaat. Jadi selamat datang ke majlis penangguhan dekad bahasa kebangsaan dan juga dekad membaca kebangsaan peringkat JPA dan juga mampu bagi tahun 2022. Tak banyak dah, ada berapa minggu lagi ni tahun 2022? 9 minggu lagi. Ya, 9 minggu. Jadi siapa yang kalau belum buat apa kita kata azam tahun baru tu, bolehlah, ada 9 minggu lagi. Mesti tercapai ni. Ya. Dan hari ini juga istimewanya kita akan menyerahkan watikah pelantikan dan pentauliahan munshi muda. Dia ada cut off umur dia berapa munshi muda ni? Kalau puteri inilah apa semua, dia mesti ada ni. Beliau pun kita lah didefinisikan baru ni, ya. Munshi muda, munshi yang berhati muda adakah? Ya, yang rasa masih muda lagi. Semua masih menunjuk jari orang. Tak nak tunjuk di sini, tapi lupa, ya. Boleh tunjuk satu jari ke depan, ya. 3 lagi tu tunjuk balik kepada kita. Dia nak tunjuk kat situ, ni. Tapi dia tak tahu 3 lagi. 1 menyokong sana, 3 menyokong dia. Ya. Terima kasih semua. Ucapan saya bagi pihak Datuk CKPB, terima kasih semua yang terlibat lah. Jadi sebab saya takut nak sebut apa-apa pun tadi dalam kata aluan tu, saya harap kalau saya ada tertinggal 1-2 nama tu, itu tak bermaksud hilang rasa hormat saya lah kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Ya. Terima kasih, ya. Ada juga saya dimaklumkan munshi muda yang datang daripada Bumi Kenyalang ada. Berapa orang daripada Bumi Kenyalang? Tak ada, Sarawak. Ada tu, angkat tangan. Oh, ni. Selamat datang. Ya. Naik belon datang. Daripada ni, mana? Puncak Kinabalu mana? Oh, ada, Sabah. Tahniah, Sabah kuat bola sekarang. Ya. Saya baru tadi saya teks sahabat saya, Mazuki, ya, manager Sabah. Jadi kehadiran kita ni tak ada apa, ya. Semua orang ada 24 jam, tapi membuktikan komitmen kita dalam meningkatkan dari segi bahasa lah. Tapi saya pun tengok bila MC pantun, saya rasa saya terpanggil lah untuk saya pantun, ya. Dengar ni, kalau dulu kan, kalau
pertandingan balas pantun tu selalu dia akan kata, dengar ya, cik. Bukan lumat sebarang lumat. Lumat sirih bergobek gangsa. Bukan keramat sebarang keramat. Keramat bangsa kerana bahasa. Saya tak tengok teks tu. Hafal tu. Habis zikir subuh tadi duk hafal. Itu belum dengar saya berpuisi lagi. Nak saya berpuisi kan? Tak payah bagi ucapan. Hari lain, tunggu. Kena jemput. Yang tu kena bayar. Biasalah, bila lepas bersara kan, gaji dia tinggal separuh, jadi kena bayar lah. Kan? Nak masuk politik, tak pandai. Kan? Nak berniaga, takut bankrupt. Jadi kena carilah kalau apa-apa tu kan, dapat honorarium. Tapi kalau honorarium pesara, dia kena bayar ikut harga pasaran tu. Bukan lagi ikut keliling lagi, boleh tuntut ikut harga pasaran. Okey. Jadi saya dah ucap terima kasih semua. Ya. Kita sebenarnya agenda kebahasaan ni besar. Ya. Dan kadang-kadang kita tak tahu kuasa kita ataupun peranan kita sebagai JPA ni. Ya. Sebab yang inilah Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar. Ya. Ingat tak? Profesor Asmah, dia mengingatkan JPA ni sebenarnya dia ada kuasa melakukan sesuatu. The power to do this, do that. Dan juga kuasa kepada badan-badan lain. The power over. Maknanya JPA ni besar power dia. Kan? The power to buat ataupun the power over badan-badan lain. Ya. Betul Wak Akmal? Iwan, betul? Kami dulu dekat KPM tu, kalau tengok panggil JPA, ya, tinggal kerja lain tu. Kan? Kalau bahagian HR panggil, all this thing kan, letak lah semua JPA. Bila keluar circular, kan, keluar JPA ni, baca tu. Termasuklah baca nak check JPA ni bahasanya betul ke tidak. Kan? So itu kerja munshi kita. Jadi jangan lupa, kita sebenarnya ada peranan masing-masing. Dan sejak tahun 1963 lagi, kita dah mula mengeluarkan dokumen-dokumen peraturan dan perkeliling sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Ya. Dan bermula tahun 2010. 2010 ni saya masa tu duk recall balik. Saya dekat Mosti. Ya. JPA jadi anggota utama dalam dia ada jawatankuasa kecil pelaksanaan bahasa kebangsaan sektor perkhidmatan awam. Peranan utamanya dia ada dua lah. Melaksana dan memantau program-program kebahasaan dan juga merancang program kebahasaan. Ya, kita kena rancang, kena buat. Kalau tidak tu macam main bola lah, nak menang tapi tak tahu bila nak skor. Dah kali tengok dekat scoreboard tu dah tinggal 2 minit dah masuk injury. Ya. Jadi kita juga mengeluarkan perkeliling-perkeliling, ya. Dan terkini saya rasa sudah serai semua sedia maklum adalah ceraian yang perkeliling My PPSM di bawah tajuk pemerkasaan menggunakan penggunaan bahasa Melayu, ya, yang turut memperluas penekanan penggunaan bahasa Melayu lah, ya, di agensi-agensi kerajaan termasuk dalam hubungan diplomatik dan antarabangsa. Dan baru-baru ini tentunya kita berbangga. Kita bangga apabila kita melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri berucap di Perhimpunan Agung Bahasa-Bahasa Bersatu menggunakan bahasa Melayu. Ya, sebelum tu masa saya duk dengar je selalunya bahasa Arab, Perancis, ya. Dan hari itu kita dengar dalam bahasa Melayu. Jadi semua adalah testimoni komitmen kita lah bersama-sama dengan bahasa, yang mana program utamanya adalah dekad bahasa kebangsaan Datuk Abang, dan juga dekad membaca kebangsaan. Dan apabila bercerita tentang bahasa Melayu ni, kita selain daripada DBP, kita jugalah ada agensi-agensi lain. Tentu saudara-saudari pernah dengar kita ada Pembadanan Kota Buku, kita ada Institut ITBM, Institut Terjemahan Buku Malaysia, Majlis Buku, Majlis Membaca
Majlis buku ada, dan tahun 2020 Datuk Abang Kuala Lumpur dipilih di bawah UNESCO sebagai kota buku dunia. Ya. Semua masih membaca buku. Masuk dewan ni pegang buku atau membaca menggunakan handphone. Ya, tak apa. It's okay. Asalkan membaca. Di US kita tengok bilangan jualan buku, physical book memang menurun, tetapi digital buku meningkat. Bacalah, ya. Dia kehebatan bila kita membaca apa semua, samalah. Kadang kita boleh bersahabat, ya. Pagi tadi saya sempat bersarapan dengan apa nama ni, Steve Jobs. Kenapa ketawa? Steve Jobs. Saya bersarapan dengan dia. Ya. Maksudnya masa setengah bersarapan tu saya ada buku dia kat tepi dia. Kan, baca. Maksudnya seolah-olah kita bercakap dengan dia. Dan saya masih bersahabat dengan Winston Churchill. Maksudnya apa? Maksudnya kita membaca dia punya autobiografi, ya. Kita mendengar apa nama ni, banyak ucapan-ucapan dia dah diterjemahkan dalam bentuk podcast, kan? Jadi kita masih boleh bersahabat. Kita boleh duduk seolah kita bersama-sama dengan orang yang telah mendahului kita. Ya. So itulah kita bertuahnya hidup dalam zaman digital ini. Ya. Jadi agenda kebahasaan ni menuntut komitmen dan pelibatan semua pihak. Ya. Dan dalam ini projek Munshi ni adalah dekat membaca semua tu adalah membuktikan kerjasama 3 penjuru lah, atau kalau dalam bahasa Inggerisnya tripartite, ya, antara JPA, DBP, Mampu, ya, dan disokong oleh Kementerian dan agensi lain. Tahniah kepada pemenang-pemenang Pesta Pantun, Teka Silang Kata, ya, pertandingan video dan pertandingan fotografi, ya. Dan juga harap-harapnya ini kita sebenarnya program-program ini kita buat bagi menyajikan kepada masyarakat, khususnya katakan dengan awam lah, ya. Dan seperti mana saya maklumkan tadi, hari ini kita akan melantik 191 penerima 172 hadir, memberi watikah pelantikan dan pentauliahan Munshi Muda Bahasa Perkhidmatan Awam. Ya. Dia orang mana? Yang bakal penerima ni duduk kat mana? Oh, dia orang tak pakai jubah. Saya kata, saya ingatkan dia pakai jubah. Kena pakai jubah tu. Tengok macam mana Munshi Abdullah pakai dulu. Jadi kita ingat sebenarnya dari sejarahnya, Ramli Syarif kata sejarah mengajar kita, kan. Jadi masa tahun 2015 lagi, ya, di mana kita bertindak sebagai Jawatan Kuasa Kecil Pelaksanaan Bahasa Kebangsaan ni. Jadi inilah rentetan daripada kerja-kerja kita, ya. Jadi kita perlu merancang dan melaksanakan program-program kebahasaan dan termasuklah pelaksanaan program Munshi Muda Bahasa ni, ya. Dan untuk makluman mungkin perkongsianlah. Sebelum tu kita buat kepada kumpulan pengurusan dan profesional saja. Sebab kita rasa kumpulan pelaksana ni dah mantap bahasa Melayu tu. Ya. Tidak, masa tu kita fokus pada itu je. Tapi kita sedar tak boleh, sebab kumpulan pelaksana pun ada juga,
Ya, dia orang pun ada peranan masing-masing. Ya, jadi kita buka kepada kumpulan pelaksana juga. Ya, terutama dia di peringkat agensi, di PBT, ya, pihak berkuasa tempatan. Dan berdasarkan kajian lah, ya, kita tengok laporan 16 daripada 21 kementerian yang mengemukakan maklum balas melaporkan penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya ataupun 100%, ya, dalam selok-belok pengurusan kementerian. 4 kementerian melaporkan penggunaan melebihi 90% dan 1 kementerian melaporkan ni adalah yang ikut-ikut yang masih perlu ditingkatkan. Ya, jadi bukan penggunaan dah meluas, bukan setakat masuk dalam lift naik ke atas, turun ke bawah. Ada ke naik ke bawah? Tu saya kena betul kan Datuk Abang, dalam lift kita tu bila masuk tu dalam lift di negara-negara luar dia kata going up, memang because you don't know going up ke going down. Tapi kita masuk dalam lift tu naik ke atas. Ada ke naik ke bawah? Tak ada. Turun ke bawah. Sepatutnya apa? Bergerak ke atas, bergerak ke bawah. Jangan beritahu kat orang lain, itu projek saya bila pencen esok. Imagine satu lift je Jabatan Kerajaan nak tukarkan suara tu. Ya, dah ada dah kat luar. Ya. Boleh sokong mampu ya. Ini salah satu pemodenan ni Perkhidmatan Awam. Ya. Jadi macam kita tadi dah digunakan secara meluas. Di Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu pun telah dengar berkumandang bahasa Melayu. Ya. Kepada munshi-munshi muda, Datuk Dr. Awang Sarian. Pernah dengar Datuk Awang Sarian tak? Siapa dia tu? Sekarang pengurusi Dewan Bahasa lah. Jadi dia kata tuan-tuan dan puan-puan munshi ni adalah duta bahasa atau pendakwah bahasa. Duta bahasa tau. Tapi tak carry diplomatic passport lah. Ya. Berkaitan urusan kebahasaan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, nak bercakap bahawa penggunaan ini sepatutnya tulis ini di atas dalam bilik seminar, semua orang boleh. Semua orang boleh kata jangan buang sampah, jaga kebersihan. Tetapi berapa orang yang berani bila orang buang sampah depan you tegur. Berapa daripada kita, termasuk musi-musi, apabila nampak Datuk Kamil tulis surat silap penggunaan bahasanya, menulis di dalam instead of dalam, ya. Perkara ini telah dibincang dalam mesyuarat, tapi Datuk Kamil kata di dalam mesyuarat, berapa orang yang akan menegur Datuk Kamil? Ya. Itulah. Jadi bukan setakat dilantik saja, ya, kena menegur. Ya. Perbetulkan. Ya. Tadi jadi ini saya duk fikir okey, kita buat seminar, beri pelantikan. What's next? Mungkin bila kita ada jaringan-jaringan ni, ya, Datuk Abang, Datin Nik, semua. Kalaulah saya pergi dekat PBT, katalah di saya duduk Shah Alam, kata Majlis Bandaraya Shah Alam. Okey. Saya berjalan lah. Katalah saya pergi Kelang contohnya. Saya tengok ada papan tanda yang tak betul penggunaan bahasanya. Ya. Saya boleh call lah munshi muda kita di kementerian, di KPKT, mengatakan ini sekian-sekian ni, saya share location, ada penggunaan bahasa tak betul. Jadi ini merupakan saluran, satu lagi saluran istilah kalau kita nak pakai aduan saja. Jadi saya rasa kita boleh. Itu satu. Satu lagi kita kena keberadaan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kadang-kadang kawan-kawan tak tahu pun tuan-tuan ni sebagai munshi di kementerian tu. Ya. Jadi kita kena war-warkan. Mungkin selepas ini kita kena tulis surat Datuk Abang kepada kementerian, kepada KSU, kita maklumkan berapa orang dekat situ supaya di perkhidmatan. Kalau tidak ni ada ilmu tapi tak diguna. Ya. Itu saya duk fikir tu, tak tahulah mungkin dia orang munshi ni kalau hari Isnin semua
boleh pakai kod merah ke. Ya, macam setengah MBJ kan, ada MBJ minta pakai pada hari tertentu. Tapi apa-apa pun, naratif saya adalah keberadaan tuan-tuan dan puan-puan perlu maknanya dirasai oleh pihak kementerian. Dan juga bila jadi munshi ni, komitmen, saya cakap janganlah munshi ni perkhidmatan dia bukan 9 to 5, bukan masa office hour saja. Ya. Ya, nanti Datuk Kamil kena cek ucapan Datuk Seri KPPA ke, ya, pukul masa hari Sabtu, ya. Jadi bila saya cek itu, kenalah bahagi nasihat kat saya kan. Ni saya nak terjemah ni. Saya nak apakah ayat yang betul kalau saya nak kata kita akan mewujudkan satu dalam ni dia tulis vibrant, situasi yang vibrant. Apa nak ni buat semua ni? Keadaan community pembelajaran yang vibrant. Jadi saya kena tanya, you munshi kan? Kenalah jawab kan. Vibrant. Oh, vibrant tu senang tu. Community yang vibrant, community yang bergetar. Tak betul ke? Siapa kata kalau kita community yang vibrant kita nak translate jadi apa ya? Ekonomi Malaysia kita berharap lebih vibrant, more vibrant. Kita nak kata apa ekonomi apa? Cergas, kan? Benar-benar tu konteks tu betul. Kalau tidak semua jadi bergetar pula. Ya. Tapi naratif saya adalah sebagai munshi, janganlah kedekut sangat masa kan. Kadang-kadang you tak tahu bos kita ke kawan-kawan kita mungkin sedang menyemak perkara-perkara tu mungkin masa hujung minggu ke. Saya kadang-kadang saya check space pukul 4 pagi. Jadi tolonglah jawab telefon saya. Ya. Okey. Penggunaan memang kita mengguna tu satu, ya, tetapi adakah standardnya dipatuhi? Ya, macam saya kata tadi lah, apa beza dan dengan dalam dengan di dalam, ya. Kita tak boleh sebab kita kadang-kadang macam saya selalu bagi tahu, level tahap toleransi kita kepada bahasa Melayu ni tinggi. Maknanya buat kesalahan banyak pun tak apa bila kita tanya, nak guna dalam ke di dalam? Mana-mana pun boleh. Ataupun rasanya dalam lah. Tapi kalau bahasa English tu, no, you use that, because this is defining clause, you have to use that, not which. Tahu pula bila nak guna that means dengan that's mean. Tegur kawan-kawan, tak betul. Tapi kalau bahasa Inggeris, boleh. Saya dah tengok dua-dua dipakai. Ya. Jadi kita kena pastikan menggunakan standard yang betul. Ya. Jadi kepada munshi-munshi, saya harap tuan-tuan jadi penggerak lah. Atau kalau dalam bahasa social media sekarang dia kata apa? Influencer kan? Penggerak, influencer. Tapi kena tahu kan, orang kena tahu. Esok nanti saudara-saudari tegur nanti kata, "You ni siapa tegur saya ni?" You tahu, saya dah 34 tahun kerja dalam government. Saya memang menggunakan perbelanjaan secara berhemah. Tak betul Datuk Kamil, perbelanjaan berhemat. Mana boleh? Saya dah tulis berapa rancangan Malaysia saya pakai berhemah. Jadi you cakap apa? Gunalah, nak guna. Kan? Kena betulkan. Bagi tahu. Ya. Macam kita bagi tahu macam bahasa Inggeris lah. Melaka is historical city. Betulkah historical city? Is Melaka historical city? Melaka historical city or historic city? Semak. Kan? Jadi kita ada. Dia tak boleh. Dua-dua pun boleh. Saya dah nampak dua-dua. Kan? Tak boleh. Itu mandu kereta boleh lah. Boleh lah, tak apalah. Potong tepi pun boleh, saya tengok. Ya?
Okey. Saya dimaklumkan dan juga tahniah. Tahun lepas kita ada convention Munshi Muda kali pertama. So mungkin kita boleh buat lagi Datuk Abang ya. Munshi kita boleh giliran lah, bergilir ya. Program-program. Untuk di JPA kadang-kadang saya tengok lobby ya. Kita ni kadang-kadang Datuk Abang dan rakan-rakan, lobby kita besar, lobby kosong aja. Sebab kita rasa kita tak bayar. Cuba kalau setiap inci tu dibayar, sure kita penuhi. Alhamdulillah, macam minggu lepas ada pameran oleh Karya Neka ya, batik Malaysia, bukan batik Indonesia. Jadi pameran. So kita akan buat, mungkin insya-Allah lah. Saya dah bincang dengan bahagian khidmat pengurusan, kita make sure tiap-tiap dia ada pameran-pameran bertema. Bila kita pengisian lah, tak semestinya semua pameran. Kalau musim masa sekolah, mungkin kita jemput Datuk Abang datang baca buku cerita, dikelilingi oleh anak-anak kita kecil-kecil. Pak Samad, tahu Pak Samad? Kita banyak sastrawan-sastrawan negara. Kan Datuk Abang, kita bayar allowance kat dewan ni kan? Kenalah kerja. Tak ada, tapi kita memanfaatkan. Saya cukup suka masa kecil-kecil dulu bila dengar semua setiap budak-budak ya, dia suka bila dengar orang membaca, itu lelap, cepat dia tidur ya, masa cuti sekolah. Apalagi kita banyak projek-projek yang kadang final year projek tahun akhir, lukisan lah apa semua kita boleh pamerkan kat sini ya. Apa lagi ukiran lah, mungkin kita pun tak tahu. Setiap negeri ni dia ada tengkolok-tengkolok yang berbeza susunnya. Berapa orang tahu lipat tengkolok? Mungkin tak tahu. Kita boleh buat pameran ya, yang berbentuk, sebab bahasa ni kadang-kadang tak semestinya dalam bentuk tulisan sahaja ya. Tengkoloknya, sampin, macam mana nak ni sampin ya, banyak apa beza itu ini ya. Jadi saya dah sampai ke penghujungnya ya. Saya dah berharaplah Munshi ini akan meneruskan menjadi penggerak, menjadi influencer di kementerian masing-masing. Sebagai simpulan bicara, sekali lagi saya merakamkan syabas tahniah kepada semua yang terlibat. Kalau semua tu tak payah saya sebut lah, semua kan. Jadi mengakhiri, kalau saya mula dengan pantun, saya kena tutup dengan pantunnya kan. Kat mana nak pantunnya? Gelang emas ditimbang kundi, gelang gangsa manakan setara. Ni dah nak masuk mengundi kan. Hilang pemimpin boleh mengundi, hilang bahasa runtuhlah negara. Tepuk kuat tu sebab suka pantun saya ke sebab tahu saya dah nak habis dah? Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim dan dengan doa kepada kita semua supaya kita sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan dilindungi daripada musibah-musibah, terutama COVID-19, banjir ya. Saya dengan ini ya secara rasminya menangguhkan program dekad bahasa kebangsaan dan dekad membaca kebangsaan peringkat JPA dan mampu bagi tahun 2022, dan insya-Allah umur panjang, jumpa lagi pada tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segunung penghargaan dan ucapan terima kasih atas ucapan yang berbahagia Datuk sebentar tadi. Majlis dengan segala hormatnya memohon Yang Berbahagia Datuk untuk terus berada di atas pentas bagi acara yang seterusnya. Majlis juga dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia dan Yang Berusaha Timbalan Ketua Pengarah Mampu, Yang Berbahagia Datuk Pengarah Intan dan Yang Berbahagia Datin Setia Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan JPA untuk bersama-sama Yang Berbahagia Datuk di atas pentas. Yang Berbahagia Datuk dan hadirin, tak lengkap pantai tanpa ombaknya, tidak sempurna bulan tanpa bintangnya, tidak sempurna watikah tanpa penyerahannya. Majlis dengan ini mempersilakan Munshi Muda Bahasa Perkhidmatan Awam
tahun 2019 hingga tahun 2022 untuk naik ke pentas sebagai menerima watika pelantikan daripada Yang Berbahagia Datuk. Mendahului senarai ialah Munshi Muda Bahasa lantikan tahun 2019. Wan Rehan binti Baharudin. Encik Lim Bun Sun. Encik Lee Sepin. Encik Azhar bin Kasim. Encik Muhammad Syaiful Effendi bin Muhammad Rasdi. Encik Muhammad Hairul Izwan bin Jamil. Encik Muhammad Hairul Anwar bin Azhar. Encik Muhammad Hafiz bin Mahmud. Wan Nur Abika binti Baharudin. Wan Nur Hasyati binti Hashim. Wan Nur Alina Elisa binti Johari. Encik Nur Firdaus bin Abdul Hamid. Wan Khadijah binti Ishaq. Wan Maznah binti Abdullah. Wan Fazrina binti Mat Salim. Wan Josephine Thomas. Wan Maslina binti Muhammad Matan. Wan Meisha binti Awam. Wan Nazatul Shima binti Hassan. Wan Nur Azizi binti Abdullah. Wan Nur Fazliana Wati binti Muhammad Fatul. Wan Nur Sulaila binti Muhammad Safi. Wan Rehah binti Ismail. Wan Siti Zuhaila binti Zulkifli. Wan Zulfalila binti Salim. Seterusnya dipersilakan Munshi Muda Bahasa lantikan tahun 2020. Mendahului senarai ialah Encik
Seterusnya dipersilakan Munshi Muda Bahasa lantikan tahun 2021. Mendahului senarai ialah
Seterusnya dipersilakan Munshi Muda Bahasa lantikan tahun 2022.
Ashikin binti Kamarudin.
Hidayati binti Ahmad, Puan Hainunah binti Abdullah, Encik Cik Narawi bin Cik Kar, Cik Melissa Clarice Lee, Encik Muhammad Amir bin Haji Arifin alias Muhammad Rifin, Puan Zaridah binti Mat Tazan, Encik Nik Bukhari Hashimi bin Nik Yahya, Encik Muhammad Hishamuddin bin Mardi, dan Puan Nurul Haizun binti Abdul Ghani. Hadirin yang dihormati, majlis seterusnya akan mengumumkan pemenang-pemenang pertandingan Dekad Bahasa Kebangsaan dan Membaca Kebangsaan peringkat mampu dan JPA tahun 2022. Dan suka untuk saya ingatkan, mohon pemenang-pemenang kekal di atas pentas sebagai tujuan bergambar kumpulan selepas tamat pengumuman dilaksanakan. Bagi pertandingan teka silang kata peringkat JBA yang telah diadakan pada 28 Julai tahun 2022 yang lalu, tempat ketiga dimenangi oleh Puan Siti Mariam binti Marjohan daripada bahagian pencen JPA. Naib Johan disandang oleh Puan Nur Hafizah binti Zakaria daripada bahagian pembangunan Bonna Lisan JPA. Dan Johan menjadi milik Encik Raja Mahzan Shah bin Mazlin yang juga mewakili bahagian pembangunan modal insan JPA. Dipersilakan para pemenang untuk bergambar kumpulan bersama dengan tetamu utama. Seterusnya disampaikan hadiah bagi pertandingan Pesta Pantun peringkat JPA yang telah diadakan pada 19 September 2022. Hadiah sagu hati pertama menjadi milik Institut Tadbiran Awam Negara Kampus Wilayah Timur Intim, dan pasukan ini juga turut dinobatkan sebagai penerima anugerah khas juri. Penerima sagu hati kedua, bahagian pencen JPA. Dan penerima sagu hati seterusnya, bahagian khidmat pengurusan JPA.
Pemenang tempat ketiga, Pesta Pantun peringkat JPA, menjadi milik Bahagian Pembangunan Modal Insan JPA. Naib Johan disandang oleh pasukan yang mewakili Bahagian Perjawatan dan Organisasi JPA. Dan Johan Pesta Pantun peringkat JPA 2022 menjadi milik Bahagian Penyelidikan Perancangan dan Dasar JPA. Dipersilakan para pemenang untuk bergambar kumpulan bersama dengan tetamu-tetamu utama. Bahang kian terasa, debaran makin memuncak. Seterusnya bagi pertandingan fotografi peringkat JPA yang telah diadakan pada 4 hingga 19 Ogos yang lalu, hadiah sagu hati dimenangi oleh penerima pertama, Cik Siti Khatijah binti Cik daripada Bahagian Khidmat Pengurusan JPA. Seterusnya penerima sagu hati yang kedua, Encik Muhammad Nazri bin Makil daripada Institut Tadbiran Awam Negara Intan. Dan pemenang yang ketiga bagi hadiah sagu hati dijemput Puan Wan Hafiza binti Wan Muhammad Hanafi daripada Bahagian Pembangunan Modal Insan JPA. Tempat ketiga bagi pertandingan fotografi JPA tahun 2002 disandang oleh Puan Nur Rahmadiana binti Muhammad Taib daripada Bahagian Pembangunan Modal Insan JPA. Naib Johan dianugerahkan kepada Encik Muhammad Nirfuan bin Muhammad Nur daripada Unit Komunikasi Korporat JPA. Dan Johan bagi pertandingan fotografi JPA tahun 2022 menjadi milik Puan Nur Dalila binti Ahmad mewakili Bahagian Pembangunan Modal Insan JPA. Dipersilakan para pemenang untuk bergambar kumpulan bersama dengan tetamu utama.
Baik, sebentar tadi telah disampaikan bagi pertandingan hadiah bagi pertandingan fotografi peringkat JPA. Seterusnya disampaikan hadiah-hadiah bagi pertandingan fotografi Mampu 2022. Hadiah sagu hati pertama dipersilakan Puan Nur Syawani binti Razali daripada bahagian penyelidikan pengurusan Mampu. Hadiah sagu hati kedua dipersilakan Puan Nur Wahida binti Ahmad Nazari, juga daripada bahagian perancangan dan komunikasi korporat Mampu. Hadiah sagu hati ketiga dipersilakan Puan Nur Ain binti Bukhari daripada bahagian perancangan dan komunikasi korporat Mampu. Pemenang tempat ketiga. Tempat ketiga disandang oleh Puan Nur Zihan binti Hasan Bakhari daripada bahagian pembangunan strategik dan arkitektur ICT Mampu. Naib Johan disandang oleh Encik Nur Azizul bin Hassan daripada bahagian perancangan dan komunikasi korporat Mampu. Dan Johan pertandingan fotografi peringkat Mampu 2022 disandang oleh Yang Berusaha Dr. Nora Syikin binti Ujang, mewakili bahagian pembangunan strategik dan arkitektur ICT Mampu. Dan sekali lagi suka untuk saya tampilkan kesemua pemenang untuk bergambar kumpulan bersama dengan tetamu utama. Jangan hentikan goncangan debaran anda. Ledakkan tepukan demi sokongan padu anda kepada para pemenang. Bagi pertandingan mencipta poster peringkat Mampu yang telah diadakan pada 1 hingga 31 Ogos 2022 yang lalu, hadiah sagu hati dimenangi oleh penerima pertama, Puan Nuraisyah binti Suhaimi daripada bahagian informasi sektor awam Mampu. Seterusnya dipersilakan penerima hadiah sagu hati yang kedua, Puan Shaliza Eliza binti Sulaiman daripada bahagian pembangunan strategik dan arkitektur ICT Mampu. Dan hadiah sagu hati yang ketiga diberikan kepada Encik Muhammad Rafiuddin Dasuki bin Syari daripada bahagian perancangan dan komunikasi korporat Mampu. Tempat ketiga bagi pertandingan mencipta poster Mampu 2022 dimenangi oleh Puan Sharifah Afizan binti Said Azizan daripada bahagian pembangunan aplikasi Mampu. Naib Johan disandang oleh Puan Nur Marlina binti Zakaria daripada bahagian pembangunan aplikasi Mampu. Bunyi tepukan semakin menurun. Saya perlukan tepukan yang lebih gemuruh untuk Johan pertandingan mencipta poster Mampu 2022. Johan disandang oleh Encik Syahrizan bin Man Rajak, juga mewakili bahagian pembangunan aplikasi Mampu. Dipersilakan keseluruhan pemenang untuk bergambar kumpulan bersama dengan tetamu utama. Nampaknya ketiga-tiga tempat pertama, kedua dan ketiga menjadi milik bahagian pembangunan aplikasi Mampu.
Baiklah hadirin yang saya hormati, hadiah seterusnya adalah bagi pertandingan video sudut bacaan terbaik JPA dan Mampu 2022 yang telah diadakan pada 15 Ogos hingga 16 September 2022 yang lalu. Dipersilakan pemenang-pemenang hadiah sagu hati. Hadiah sagu hati pertama menjadi milik Unit Komunikasi Korporat JPA. Pemenang hadiah sagu hati yang kedua dipersilakan bahagian perancangan dan komunikasi korporat Mampu. Dan pemenang hadiah sagu hati yang ketiga dipersilakan wakil daripada Institut Tadbiran Awam Negara Kampus Wilayah Utara, Intura. Tempat ketiga, pertandingan video sudut bacaan terbaik disandang oleh bahagian khidmat pengurusan JPA. Silakan yang berbahagia Datin setia untuk menerima hadiah mewakili Naib Johan disandang oleh bahagian pencen JPA. Dan Johan, pertandingan video sudut bacaan terbaik peringkat JPA dan Mampu 2022 menjadi milik bahagian penyelidikan perancangan dan dasar JPA. Dipersilakan ke semua pemenang wakil bahagian untuk bergambar kumpulan bersama dengan tetamu-tetamu utama. Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Hadirin yang dimuliakan, kini tibalah masanya bagi mercu acara penyampaian hadiah iaitu pengumuman pemenang Piala Pusingan Dekad Bahasa Kebangsaan dan Dekad Membaca Kebangsaan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Penyampaian piala ini merupakan inisiatif JPA bagi menggalakkan penyertaan program Dekad Bahasa Kebangsaan dan Dekad Membaca Kebangsaan di peringkat JPA. Penilaian bagi penerima piala ini berdasarkan markah penyertaan dan kemenangan yang terkumpul oleh bahagian-bahagian JPA yang bertanding dengan Johan pertandingan mengumpul 10 mata, Naib Johan 7 mata, tempat ketiga 5 mata serta sagu hati dan penyertaan mengumpul 1 mata. Bahagian yang mengumpul mata tertinggi akan dinobatkan sebagai juara keseluruhan Dekad Bahasa Kebangsaan tahun 2022 sekaligus layak menerima Piala Pusingan Dekad Bahasa Kebangsaan dan Membaca Kebangsaan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Sampan sudah di air, dayung sudah di tangan. Keputusannya telah pun muktamad dan berada di tangan saya. Johan, keseluruhan Dekad Bahasa Kebangsaan dan Dekad Membaca Kebangsaan tahun 2022. Sekaligus penerima Piala Pusingan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam tahun 2022 dinobatkan kepada
Bahagian pembangunan modal insan Jabatan Perkhidmatan Awam dengan jumlah pungutan mata 88 mata. Jadi dipersilakan Yang Berusaha Dr. Ahmad Zairi bin Muhammad Soib, Timbalan Pengarah bahagian kanan, bahagian pembangunan modal insan JPA untuk menerima hadiah. Tahniah diucapkan. Majlis mengucapkan segunung penghargaan dan selaut kasih kepada Yang Berbahagia Datuk TKPP Operasi dan tetamu utama atas kesudian menyampaikan hadiah. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan semua hadirin untuk menyertai Yang Berbahagia Datuk dan div-div utama bagi sesi bergambar. Para hadirin dipersilakan untuk bangun, tetap berdiri di tempat duduk masing-masing dan bersedia untuk sesi bergambar. Hadirin, dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Mewakili penganjur, kami mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang penganjuran majlis ini. Dari Palembang, Pendenggahara, nilam tersusung berganding baiduri. Andai sumbang sepanjang acara, sembah berampun 10 jari. Usah disia keris berasah milik petapa berhulu swasa. Adat manusia bertemu berpisah. Moga berjumpa di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada munshi-munshi muda yang tertukar sijil ataupun menerima sijil yang bukan milik. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah membuat pertukaran di meja urus dia di luar auditorium.